Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahil anbiya'i wal mursalin awliya'i was salihin wa syuhada wal ulama wa tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum ihsanin ila yaumiddin. Summa ila arwahi walidina wa muallimina wa usratina wa ikhwanina wa ashabina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نجعلك في نور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بارك شملهم وفارق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسدد عليهم قلبا من كلامك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري الأسحاب ويا هازم الأحزاب ihzimhum wansurna alaihim ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Taqabbalallahu minkum. Bismillahirrahmanirrahim. Yang dimuliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, satu sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pada hari ini kita dipertemukan sekarang ini bagi sama-sama kita menyambung perbincangan kita berpandukan kitab Bekalan di Sepanjang Jalan Dakwah. Tak salah saya muka surat 33 34. Okey. Tapi sebelum kita masuk kitab ni, rasanya kurang kena kalau tak kita cerita sikit tentang apa yang berlaku pada hari ini, iaitu berjayanya peguam untuk menepikan Imam Enakmen Syariah Negeri Kelantan di Mahkamah Persekutuan. Satu segi kita tengok benda tu tak ada masalah, tapi satu segi lagi kita tengok benda ini akan memberi kesan negatif pada masa yang akan datang, akan beri ruang untuk pihak-pihak lain pula yang buat. Tapi dari segi perlembagaan tak salah, tuan. Itu kita kena faham. Kita kena faham dari segi perlembagaan tak salah. Sebenarnya benda ni dah lama. Dari kita terpecahnya cerita Aisyah Buhari itu sendiri, saya dah tanya. Agak lagi panjang daripada ni. Sebab apa? Kedudukan Mahkamah Syariah di negara kita dengan Mahkamah Persekutuan tinggi lagi Mahkamah Persekutuan. Itu kena faham. Sebab tu sikit masa tu ada usaha-usaha untuk menaik tarafkan RUU 355. Ingat tak? Macam-macam orang cakap. Bila orang tak faham. 355, RM3,000 maksimum, 5 tahun penjara, 5 kali sebatan. Nak di-upgrade kan? Tak tahu saya RM100,000, 50 sebatan, berapa tahun penjara. Tapi masalah yang berlaku ini disusun oleh penjajah. Tengok, kita kena ingat, kita kena tengok sejarah dulu balik semula sebelum kita kata apa-apa.
Negara kita asalnya menggunakan hukum undang-undang Islam. Sebab ketika tanah Melayu dikenali dengan nama Kerajaan Melaka. Daripada utara sampai ke selatan, itu adalah Kerajaan Melaka. Negeri Melaka ni adalah pintu masuk dia. Kita kena faham. Apabila apabila Melaka jatuh ke tangan Portugis, dia tak usik buat undang-undang lagi. Jatuh pula ke tangan Belanda pun tak diusik. Bila jatuh ke tangan British, dia mula mempermainkan isu ni. Dia kata ketika tu Pulau Pinang memang tak ada sultan. Pulau Pinang ni, Pulau Pinang, Melaka, satu lagi apa? Tak ada sultan. Dia terus direct ke Yang di-Pertuan Agong. Dia tak ada sultan. So agama tu di bawah kerajaan negeri. Mula-mula tak ada. Tak ada undang Islam ni. Lepas tu bila di-fight, dilawan, dintar, maka disetujui. Hanya untuk urusan perkahwinan, nikah cerai dan apa-apa yang berkaitan dengan pernikahan, sebelum atau selepas. Sebab itu dia itu panggil Mahkamah Qadhi. Ini sejarah ni saya baca. Sikit naik, masih lagi kecil sangat. Skop dia tu kecil. Sebab itu kalau kita tengok sekarang ni pun kecil. Maksimum di Mahkamah Syariah Persekutuan ialah RM3,000, 5 tahun penjara, 5 kali sebatan. Itu maksimum, tak boleh lebih. Dan kalau kita tengok dalam apa yang Nick Elin peguam ni fight, ada 16 kes yang menyebabkan terbubarnya dia dalam kanun syariah negeri Kelantan. Negeri Kelantan kan tak, dia cuba bawakan dia punya mahkamah syariah untuk upgrade kan. Jadi pada ruang-ruang yang dia boleh, yang itu diserang. Kenapa benda tu ada dalam perlembagaan, dalam undang-undang persekutuan? Sebab itulah boleh di-fight. Contohnya macam isu murtad. Orang Islam nak tukar agama, murtad. Mahkamah syariah kata tak boleh. Mahkamah persekutuan kata berdasarkan perlembagaan boleh. Memang ujung-ujung Islam juga kena. Kemudian apa lagi? Ada saya rata 16 kes menyebabkan terbubarnya kes tu di Mahkamah Syariah. Jadi caranya macam mana Ustaz? Kalau kita nak balikkan tu, tak ada cara lain. Kena letak syariat tu yang paling tinggi. Tak ada cara lain. Selagi mana dia berada di bawah Mahkamah Persekutuan, selagi itulah dia akan jadi macam tu. Tak ada lain. Saya cakapkan tuan, benda-benda yang boleh di-fight di Mahkamah Persekutuan, yang boleh menyebabkan di Mahkamah Syariah itu dia akan kalah. Apa cara pun dia akan kalah. Okey, section 11, memusnahkan atau mencemarkan tempat ibadah. Kalah. Pasal benda itu ada dalam Mahkamah Syariah, Mahkamah Persekutuan. Malah hukuman yang diberi itu lagi berat. Ada kenapa Mahkamah Syariah tak boleh? Itulah dia, maksimumnya 3,000, 5 tahun penjara, 5 kali sebatan. Tak boleh lebih. Liwat, persetubuhan dengan mayat, hubungan seksual dengan manusia, ini memang ada. Sebab itu ada orang yang uji. Kalau liwat dengan manusia 2,000, kalau liwat dengan kambing kena 20,000. Liwat dengan kambing kita lain. Liwat dengan manusia ni hukum syariah yang ditentukan tu dia. Tapi benda tu boleh dibawa ke Mahkamah Persekutuan dengan hukuman yang denda yang lagi berat. Sebab dia kata ulasan peguam ni dia nak upgrade kan tu. Sebab ruang yang ada pada Mahkamah Syariah itu maksimum 3,000, 5 tahun, 5 sebatan. Itu je. Lebih tak boleh, kurang boleh. Kita ada cara lain sebenarnya. Kalau betul kita nak upgradekan benda ni, nak upgradekan Mahkamah Syariah ni, Mahkamah Syariah tu terletak lebih tinggi daripada Mahkamah Persekutuan. Dalam Mahkamah Syariah tu terbagi dulu urusan orang Islam, urusan orang bukan Islam. Tu, tak ada cara lain. Selagi namanya Mahkamah Persekutuan ya. Hatta dengan perlembagaan kita berdoa. Ini yang ulama-ulama nak fahamkan. Kita jangan emosi sangat. Memang benda ni akan berlaku. Tunggu.
Kelantan dah berlaku. Kenapa dia serang Kelantan? Memang suka dia serang Kelantan. Siapa tak suka serang Kelantan? Kalau orang negeri serang di Mekah kan? Memang itulah. Lepas ni dia akan serang Kedah pula. Perlis pula. Ya. Sebab undang-undang syariah setiap negeri ni berbeza. Cuma Kelantan yang undang-undang syariah dia agak upgrade sikit. Undang-undang jenayah syariah. Ayat itu tu dia lawan. Sebab asalnya mahkamah syariah ceritanya nikah kahwin, nikah cerai, matrimoni. Matrimoni maksudnya urusan selepas tentang nafkah, tentang apa. Dan kejadian dan jenayah-jenayah sipil yang kecil-kecil. Besar-besar tu. Betul kena mahkamah syariah persekutuannya standard dia sama dengan mahkamah magistrate. Ini realitinya. So, tak ada cara lain. Kita cuma boleh doa begitu. Kembalikan Islam dalam negara kita. Itu. Itu sedikit kuasa tentang isu ini. Tuan-tuan kena ingat esok, siapa yang ada anak 18 tahun ke atas, kalau anak murtad, bapak tak lagi. Dibawa ke mahkamah persekutuan, bapak tak ada cakap. Orang tanya saya, kenapa orang India, orang Cina tak ada kisah, tak ada pun benda-benda macam ni. Dia orang Islam lagi. India murtad dibunuh terus. Mereka kalau mak bapak yang betul-betul berfikiran terbuka, tak ada masalah, tak perlu tukar nama. Itu sikit lah. Jadi insyaAllah pada malam ini kita sambunglah perbicaraan kita. Berpandukan kita bekalan di jalan dakwah. Bekalan dari di jalan dakwah. Berbekalkan dengan Al-Quran. Pertama, mesti bekal kita dengan Al-Quran. Kedua, dari jahiliyah kepada Islam. Dari jahiliyah kepada Islam. Jika kita bertanya apakah yang berlaku sehingga berbagai jenis kerosakan dan kesesatan di semenanjung Arab dan kaum jahiliyah telah tukar jadi umat yang terbaik diuruskan oleh Indonesia, telah lahir dari kalangan mereka contoh-contoh yang tiada bandingannya, yang paling menarik diperkatakan dalam segenap segi kebaikan. Sekiranya kita melihat, kita akan dapati bahawa yang berlaku semenanjung Arab iaitu turunnya Al-Quran kepada seorang yang jujur, Rasulullah SAW, yang dibawa oleh malaikat Jibril. Daripada jahiliyah kepada Islam. Apabila orang seorang itu bertukar daripada jahiliyah kepada Islam, insya-Allah bangsa itu, negara itu dia akan jadi makmur dan sejahtera. Malah negara-negara kafir itu sendiri kalau dia mengamalkan nilai-nilai Islam, dia akan jadi negara yang cukup indah. Cukup indah. Habis Ustaz, kita macam mana? Kita ni istilahnya sesuai lah dengan hadis Huzaifah yang mana? Tahu tak hadis Huzaifah al-Yamani? Hadis Huzaifah al-Yamani. Kejap dah tulis saya itu. Ni dia. Hadis bernombor dalam Sahih Bukhari, hadis nombor 1873. Dari Huzaifah bin Yamani radhiyallahu anhu katanya, orang ramai biasanya bertanya kepada Rasulullah tentang kebaikan, tentang cara nak masuk syurga. Tetapi saya bertanya tentang keburukan yang menyebabkan saya boleh masuk ke neraka. Maka saya bertanya, ya Rasulullah, sesungguhnya kami dahulu dalam zaman jahiliyah dan keburukan, lalu didatangkan Allah kepada kami kebaikan. Sama. Dulunya jahiliyah, lepas Islam. Apakah selepas kebaikan itu kami akan balik jahiliyah? Rasulullah kata, ya. Kamu akan balik macam perangai orang-orang sebelum Islam. Ditanya lagi, sesudah itu adakah keburukan itu? Sesudah keburukan itu ada tak kebaikan lagi? Ada. Tetapi ada yang merosak. Jawab Nabi, sekumpulan orang yang memimpin bukan menurut jalan yang benar. Itu maksud jahiliyah dan halus. Bukan cerita tu orang Islam, tidak. Orang yang memimpin tidak ikut jalan yang benar. Maksud jalan yang benar itu apa dia? Al-Quran, hadis, ijma' ulama' qiyas. Itu benar. Kita kena tanya pada diri kita lah. Betul tak betul sekarang ni? Betul tak kita ikut jalan yang benar? Hanyakah pada ibadah saja kita ikut yang benar? Sedangkan kita kata Islam itu cara hidup, Islam itu dusturul hayat. Maka ditanya lagi,
Rasulullah terangkan lagi, sebahagian tindakan mereka ada yang engkau pandang baik dan ada yang tidak. Nampak macam baik, yang tidak pastilah nampak yang samar-samar. Apakah sesudah kebaikan itu akan jadi lagi keburukan? Jawab Nabi, ya. Orang-orang yang memanggil di pintu neraka, maksudnya orang yang ngajak membuat maksiat, orang yang mengajak orang pergi ke neraka. Siapa yang memperkenankan panggilannya, mereka dilemparkannya ke dalam neraka. Saya bertanya, ya Rasulullah, terangkan kepada kami keadaan mereka. Jawab Nabi, kulit mereka sama dengan kulit kita dan mereka berbicara dengan bahasa kita. Maksudnya kalau orang Melayu, cakap Melayu, kerjanya bawa orang pergi neraka. Bagaimana kalau mereka kalau jumpa keadaan demikian, apa yang aku nak buat? Hendaklah engkau tetap bersama jemaah kaum muslimin dan mengikut imam mereka. Mesti bersama. Ini pesanan Nabi. Kau cakaplah apa benda pun, kau pusinglah cara macam mana pun. Nabi dah cakap dulu dah. Ada orang Islam, ada orang Melayu, kulit Melayu, cakap Melayu, mengaku Islam, ajak orang masuk neraka dalam keadaan tak perasan. Maka susah bertanya, ya Rasulullah, kalau aku jumpa keadaan macam tu macam mana? Jangan kau bersama dengan jemaah Islam dan bersama dengan pemimpin-pemimpin mereka. Nak kata jemaah Islam ni macam mana tuan-tuan? Nak kata kita rakyat Malaysia macam mana? Nak kata kita ni rakyat Malaysia macam mana? Kita bawa kad pengenalan, betul? Tu bukti kita rakyat Malaysia. So kalau nak kata kita ni orang Islam macam mana? Satu jemaah itu betul-betul Islam macam mana? Kita kena tengok kad pengenalan dia. Apa dia? Perlembagaan perjuangan dia. Kalau perlembagaan perjuangan berdasarkan Quran dan hadis, insyaAllah kita untung dekat Malaysia ni satu je. Dekat negara Indonesia banyak. Pening kepala dia orang. Ada Nahdlatul Ulama lah, ada apa benda lagi nama. Semua mengaku nakkan Islam. Dia punya perlembagaan pun Islam. Ini dia cuba buat di Malaysia. Diwujudkannya PAN. Tak berjaya nampaknya. Kalau tak ada ya Rasulullah, hendaklah kau jauhkan diri kau daripada mereka. Hiduplah kau dalam hutan, makanlah kau kayu sampai kau mati. Ini Rasulullah pesan. Nabi cakap tak percaya. Senang je. Sebab itu kita ni, kalau dah ada jemaah yang betul-betul kata kita nak bawa balik Islam ke dalam hidup kita nak mendahulukan Islam, tengok dulu prinsip perjuangannya. Ada tak cerita berlandaskan Quran dan Sunnah? Kalau ada, ya insyaAllah. Sempurna, belum tentu lagi. Sempurna, belum tentu lagi. Orang kata aku nak temu jemaah Islam yang betul-betul perjuangan Islam, yang betul-betul sempurna zaman Rasulullah. Oh, zaman Rasulullah dah tak ada dah. Jangan berangan, jangan bohong. Nabi Muhammad menyampaikannya dengan penuh amanah kepada manusia. Tidak ada dinyorokkan walau satu perkataan atau satu huruf. Setelah itu mereka yang beriman mendapat tarbiyah di madrasah Muhammad SAW. Maka Al-Quranlah yang mengubahkan mereka. Lalu lahir berbagai contoh yang mendorong pembentukan negara Islam. Tangan-tangan mereka meluaskan pembukaan empire Islam. Terus menyinar menghilangkan kegelapan. Kita telah melihat mereka dengan yang akidah Islam menguasai dirinya. Di mana dia boleh menguasai dirinya dengan Islam, tidak mustahil dia boleh menguasai dunia. Sebab itulah apa yang Rasulullah tunjukkan. Rasulullah kata sebaik-baik umat adalah zamanku, selepas itu. Zaman dikatakan satu zaman itu kalau 100 tahun, maksudnya 300 tahun. Itu umat Islam yang terbaik, Rasulullah pesan. So kalau kita nak jadi umat yang terbaik, tengoklah yang itu. Macam tentera, kita kalau nak jadi tentera yang terbaik, nak tengok siapa? Nak jadi tentera yang terbaik, kita nak tengok siapa? Nak contoh tentera mana? Nak tengok tentera Amerika, lawan dengan Taliban pun kalah. Sejarah membuktikan apa sahaja peperangan yang Amerika masuk secara bersendirian, hancur.
Hancur, kalah. Cuma cepat lambat je. Nak ikut tentera mana? Tentera Afghanistan manja, tentera Israel manja. Tentera Pampers kata orang. So kena tengok tentera yang terbaik. Tentera dalam keadaan semua tangan terikat, dia buat senjata sendiri. Tentera Hamas, Brigade Al-Qassam, Suraya Al-Quds. Itu caranya. Kalau negara kita nak melahirkan tentera yang terbaik, tapi kalau kita nak melahirkan negara yang terbaik, kena tengok macam mana Rasulullah tunjuk. 300 abad, 300 tahun selepas zaman Rasulullah, sehingga 300 tahun selepas itu, kita akan jadi negara terbaik. Sebab apa? Betul-betul ikut Quran, betul-betul ikut hadis. Masalah sikit-sikit itu semua ada. Zaman Rasulullah, zaman Rasulullah itu dipimpin oleh Allah SWT. Kena faham. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Saya suka guna kata-kata ni. Lagu Rehan. Saya belajar daripada lagu Rehan. Sesungguhnya aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak. Ikut akhlak Rasulullah, insya-Allah. Adakah Rasulullah tak kaya? Jangan salah faham. Rasulullah sekaya-kaya manusia, tapi matinya Rasulullah tidak meninggalkan harta. Kenapa kita kata Rasulullah kaya? Setiap hasil peperangan dibagi 3. Satu untuk Baitul Mal, satu untuk bekerja askar-askarnya, satu bertiga lagi untuk Rasulullah. Kalau 100,000 lah, katakan 1 juta lah, bagi 3. Besar tak? Besar. Rasulullah dapat bagian tu. Kaya dia tu. Tapi adakah sampai ke rumah? Tak sampai ke rumah. Kayanya Rasulullah tu, dia tolong lagi orang lain. Bukan kaya tak keluarga dia sendiri. Itu yang salah faham. Nak kaya silakan. Saya saja kawan apa di mana saya kuliah. Nak kaya silakan. Tapi kalau tak kaya, rumah kau besar, kereta kau banyak, nak buat apa? Bukan boleh buat nak kubur pun. Simpanlah duit itu dalam saham akhirat. Saudaranya yang kau pakai tu dia, yang kau mati apa yang kau bawa? Spender pun tak. Mungkin masa kau hidup spender kau ada ekor kan. Bila kau mati spender pun tak bawa. Itulah kehidupan tu. Besarnya kubur tidak melambang damainya kau dalam alam barzakh. Ia hidup lagi. Maka Al-Quran lah yang mengubah mereka. Dari lahir berbagai contoh yang mendorong pembentukan negara Islam. Tangan-tangan mereka meluas membuka entayan Islam. Nur terus menyinar menghilangkan kegelapan. Kita telah melihat mereka yang akidah Islam menguasai dirinya, menanggung pelbagai jenis azab tanpa melepaskannya. Nilai roh dan harta menjadi murah demi mempertahankan ketatan akidah. Yasir, Sumayyah, Bilal, Suhaib yang lain daripada mereka radhiyallahu anhum adalah insan teladan yang unggul. Mereka tetap menjadi contoh yang diperkatakan pada setiap generasi turun-temurun. Itu sebab banyak bukan Islam cukup bimbang. Kalau orang Islam dah mula balik tengok sejarah Islam, dah mula balik tengok Quran, dia cukup bimbang. Dia akan usahakan cara macam mana ubah apa pandangan orang Islam. Tak dapat generasi ni, generasi akan datang. Dia masukkan yang buka Kuala Lumpur, yang Aloy, mana ada. Yang buka Pulau Pinang Francis Light, mana ada. Kita pergi Melaka, kita ziarah kubur Al-Fatihah, tapak masjid. Orang tak tahu kita tapak masjid. Kalau orang peka lah, nak rasanya nak rubuhkan dia kata Al-Fatihah. Yang kau pergi tembok tayang Santa Maria tu tak apa. Tayanglah Mendam Berahi. Tahu Mendam Berahi? Kapal kerajaan Melaka, sebesar-besar tidak. Kapal Musa ditayang nak apa? Orang bertinggi turun. Ini dia dulu kapal yang kita jatuhkan kerajaan Melaka. Sampai ke dalam pendidikan pun dia masuk. Dia nak rosakkan minda. Tuan-tuan marah tak kalau anak-anak berjoget rumah? Marah tak? Budak-budak pergi sekolah, rasa joget, dia bawa ramai ke padang. Macam mana? Nak cakap apa tu? Walaupun ada dalam aerobik. Ya. Kita kata boleh nak buat. Bisa kan lelaki dengan perempuan. Cikgu lelaki handle budak ajar lelaki. Cikgu perempuan handle belajar perempuan.
Oh susah lah itulah ini. Nak masuk syurga mana senang, susah. Tahu lah betul. Kita juga melihat mereka yang jadi contoh dalam mujahadah diri, mujahadah nafsu yang keji dan menghalau dari dengan menghiasi diri dengan akhlak yang murni. Diri mereka diperkatakan sebagai contoh dalam kebenaran, kesetiaan, amanah, lemah lembut, zuhud, cinta, ithar, yang ini mengutamakan orang lain daripada diri sendiri, jihad, pertarungan dengan musuh, kemurahan hati, menegakkan keadilan dan rasa bertanggungjawab. Lahir dari kalangan pemuda mereka yang layak menjadi pimpinan tentera seperti Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Bila hati jiwa semua dah kuat, betul-betul penyerang akidah dah betul, dah cantik, dah tak takut dengan musuh, engkau serang apa? Engkau urus senjata dengan aku urus senjata dengan kau. Kalau aku mati, engkau mati. Kalau aku luka, engkau luka. Biasanya engkau dengan engkau luka kenapa? Aku luka kenapa? Engkau mati kenapa? Aku mati kenapa? Ini yang ditanamkan dalam tentera Hamas. Kita ambil contoh tu. Kita bina askar kita, ilmu dia macam mana. Roket RM200 menjahanamkan Iron Dome. Roket RM200 je. Mana tak pening Israel. Orang yang turun Israel pun lama-lama menyampak. Asyik nak tolong kau je. Macam-macam dah aku bagi. Kau kalah juga. Lari juga mencecik. Yang kau bom, hospital. Yang kau bom, sekolah. Ini sekarang kena ada dalam generasi muda kita. Ini sekarang kena ada. Sebab itu mula-mula sekali dirosakkan sistem pendidikannya. Macam-macam dicampurkan. Tuan-tuan, siapa berani petikai budak perempuan lari dekat padang dengan pakai sok-sok pendek dekat Malaysia sendiri? Tak boleh. Melainkan kalau cikgunya didik dekat sekolah pakaian macam ni, macam ni. Itu pun tak boleh. Sebab apa? Laki-laki tengok. Laki-laki tengok. Budak tingkatan 5, tingkatan 6 berlari. Budak perempuan badan dah cantik tau. Ciri-ciri perempuan tu dah ada dah. Cikgunya tengok. Jangan cakap tak terlintas benda buruk dalam kepala. Jangan cakap. Allah dah tunjuk contoh. Ini hadis Huzaifah Al-Yamani. Kalau tanya saya lah, dekat dinding sekolah ni kena ada tu. Kena ada. Pasak betul-betul. Terangkan pada anak murid. Ni dia. Baru boleh jadi generasi yang betul-betul orang kata generasi yang akan menaikkan Islam. Ini yang ditanamkan oleh kepada penduduk Palestin. Suka tak suka, Islam kiamat itu akan berada. Kiamat itu akan berlaku ketika Islam berada di atas. Dia pegang yang itu. Dia pegang yang itu. Mati, kalah, itu semua susunan Allah. Dia tak takut. Betul anak-anak dia kecil-kecil bila wartawan tanya, hasbunallah wa ni'mal wakil. Yang menangis selalu ada kan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini yang orang kafir cukup takut. Agak-agak budak kita. Macam mana agaknya? Kalau mak bapak mati menangis, abah, mak. Tak ada yang kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tak ada yang kata hasbunallah wa ni'mal wakil. Tak ada pula yang duduk bacakan Yasin, tenang, relax. Sedih tu biasa, nangis tu biasa. Tapi cara kita menanggapi keadaan tu macam mana? Yang ini ni, kalau orang jiwa dia kuat, dia cukup abah. Itu dia, daripada jahiliah kepada Islam. Dari jahiliah kepada Islam. Bila daripada jahiliah berhijrah kepada Islam, dia akan jadi orang yang betul-betul kuat. Lepas tu kalau tuan-tuan tengok TikTok, tengok YouTube, orang-orang kafir non-Muslim
yang meluk agama Islam, kita pun kalah. Kita pun kalah. Dia kaji Quran tu, ya Allahu Akbar. Dia kaji Quran. Kan sebut dalam TikTok ni, siapa tu yang jual buku tu, nama dia orang kafir, orang bukan Islam, kaji tentang Nabi Muhammad. Dia nak mencari buruknya Nabi Muhammad, tapi dia kaji bukan berdasarkan dengan fakta, bukan emosi. Dia cari fakta, dia cari. Siapa nama dia? Martin Lin. Sudah masuk Islam orang tu. Sebab itu dia orang yakin sungguh. Kita ni keluar dari perut je dari Islam. Keluar perut mat Islam. Pula tu kita pun dibesarkan, tapi kita dibesarkan bukan cara Islam yang sebetulnya. Sebab tu goyang-goyang lagi. Saya ni pun kalau depan saya ni kan, saya goyang juga. Cakap boleh je. Cakap semua orang boleh. Kita goyang juga. Kita nak buat satu benda untuk Islam ni, kita berkira-kira. Kita gunakan alasan, dia jangan untung sekarung, rugi seguni lah, kita kena gini, kita ni. Macam kita tak yakin pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kedua dari jahiliah Islam. Yang ketiga, Al-Quran di tangan kita. Kalau kita cakap senang bahasa kasarnya, Quran kat pada kita, kau tunggu apa lagi? Apa lagi masalah kau ni? Quran kat tangan kau. Bayangkan kau tak baca Quran. Bayangkan kau tak baca Quran. Suruh belajar tak nak, baca tak nak lagi. Suruh belajar Quran tak nak, kalau belajar Quran tak nak, apa lagi nak baca? Apa lagi nak semak dia punya iman? Tak ada lah. Daripada kecil sampai ke tua, sampai ke mati. Bila semayang bacanya, kuliah dulu. Baca Yasin, Y-A-A-S-I-I-N. Tak apalah. Dia betul tak baca kan? Orang terus tak baca. Tu, jumpa pegang Yasin boleh tahan. Orang nasihat, dia pegang muka surat tu, dia tengok. Dia pegang Yasin muka surat tu je. Dia tebak, kau tak kerti baca Quran ni? Tak kerti. Ni datang jumpa, kita belajar Quran. Tak apa Ustaz, saya malu. Tak bertempat. Kita bukan pandai sangat tu. Tak pandai sangat. Inilah dia Al-Quran di tangan kita. Tiada sebarang penyelewengan padanya. Allah SWT telah berjanji untuk menjaganya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang melihara dan menjaganya. Bukan kita. Kita Allah suruh ikut. Quran tu baca, dah faham, ikut. Laksanakan. Tak nak jaga bukan kita. Berapa banyak ada usaha-usaha untuk menjahanamkan Quran. Sudahnya orang yang berusaha nak menjahanamkan Quran itulah yang masuk Islam. Berapa banyak usaha-usaha untuk bakar Quran, untuk memasukkan Quran. Semuanya gagal. Ribuan tahun, tuan-tuan. Ribuan tahun. Orang dah cuba nak merosakkan Quran. Tak berjaya. Injil tu sendiri dah macam-macam version ada. Injil Protestan ada 66 surah. Injil Katolik ada 73 surah. Verses tu kira surah lah. Books tu kira surah lah. Nah. Kata Kristian, itu je dah tak kena. Kita Al-Quran itulah dia 114 surah. Daripada utara ke selatan, timur ke barat, ke kira kerajaan Cina, ke India, ke Amerika ke, itulah dia, tak berubah. 114 surah. Allah jaga. Logiknya manusia tak mampu nak jaga. Manusia tak mampu. Jadi kata Allah jaga macam-macam cara. Inilah dia madrasah Rasulullah SAW di hadapan mata kita yang tergambar di dalam sirah dan sunnah baginda. Adakah boleh kita membuat perubahan dan melahirkan insan teladan yang hampir menyerainya? Penulis mengatakan, ya, sekiranya kita mengamalkan Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW seperti mana kaum muslimin yang terdahulu mengamalkan. Kalau betul-betul kita ikut Quran, ya. Sebab itu ada satu ketika orang tanya bagaimanakah cara kita nak lepaskan negara kita daripada bebanan ekonomi. Ada seorang ustaz dia, kalau tak salah saya surah Al-An'am, kalau tak salah saya, ada Allah ada ajar.
Ayat 60 berapa? Seandainya penduduk satu tempat itu benar-benar mematuhi apa yang Allah turunkan dari kitab Taurat, kitab Injil dan Al-Quran, maka akan kami keluarkan makanan daripada bumi dan diturunkan daripada langit. Ini janji Allah. Allah benar-benar. Allah dah tunjuk jalan. Bukan pusinglah formula mana pun. Tak ada. Kau tak ikut apa yang Allah sebut, tak datang. Tak datang. Ini sebab yang cakap ni Allah, bukan kau. Kau cakap tu pun Allah yang ciptakan. Tu kena faham. Sebab itu kalau kita balik pada sejarah, dulu-dulu apabila British masuk tanah Melayu, yang dia terkat ialah pengembangan agama Islam dari dalam masjid. Dalam masjid dulu kacau. Nak cerita tak boleh cerita sirah, tak boleh cerita tauhid. Cerita fiqah sahaja. Kita tasawuf untuk mencantikkan ibadah saja. Amal ni dapat ni, amal ni dapat ni, amal ni dapat ni. Benda ni dah dibuat, diperhatikan, dia buat dekat India. Dia dah buat. Dia tanya satu kumpulan ahli sufi kononnya, kerjanya berzikir aja. Dia bagi peruntukan yang banyak-banyak. Goncang perkan Islam di India. Sebab orang kata apa lagi kita dah, apa lagi kita dah. Kita zikir banyak-banyak, baca surah Waqiah, rezeki turun, baca surah Tabarak, Allah jamin. Apa hadis Nabi kata, Allah jamin tidak akan disisa api neraka. Bacalah Tabarak banyak-banyak. Walaupun perasuah, walaupun kaki fitnah orang, walaupun kaki tipu, baca asal tiap malam sebelum tidur, bacalah surah Al-Mulk. InsyaAllah terlepas daripada azab dari kubur. Dia pegang macam tu. Dia tak tengok benda yang lain. Dia lupa wal takum minkum ummatin yad'una ilal khair. Telah aku jadikan sebahagian daripada kamu itu, telah aku jadikan kamu itu sebaik-baik umat yang mengajak orang pada kebaikan. Ciri-ciri Allah bagi tunjuk. Sebaik-baik umat itu mengajak orang kepada kebaikan. Maksudnya apa? Ta'muruna bil ma'ruf. Ajak orang buat baik. Tanhauna 'anil munkar. Dan beriman dan menegur orang buat salah. Wa tu'minuna billah. Dan beriman kepada Allah. Itu je. Allah dah cakap. Allah dah cakap kan tu. Aku jadikan kau ni sebaik-baik umat. Dengan syarat, pertama kau ajak orang buat baik. Maksud baik itu apa? Ajak orang buat kebajikan, tegur orang buat salah, dan kau ini beriman kepada Allah. Ini ciri-ciri umat yang terbaik. Kalau kau beriman dengan Allah Ta'ala, kau takkan cerita bohong. Kalau kau beriman kepada Allah Ta'ala, kau takkan cerita apa? Kedekati fitnah Allah. Kalau kau tak beriman kepada Allah Ta'ala, kau takkan menyia-nyiakan amanah yang bagi Allah bagi pada orang bagi pada kau. Kalau kau betul beriman kepada Allah Ta'ala, kau takkan buat segala perkara maksiat. Itu dia. Tapi kalau ada yang kau buat, tandanya iman kau belum sempurna. Kau belum dicap sebagai umat yang terbaik. Sebab itu beza ketika tentera Islam takbir Allahu Akbar dengan kita takbir Allahu Akbar, power tak sama. The power of takbir itu is different. Tak sama. Orang yang betul-betul beriman kepada Allah Ta'ala, betul-betul beriman kepada Allah, betul-betul beriman, dia sebut Allahu Akbar tu, bukan kata orang lagi, setan, jin, bulung, semua lagi. Tapi kalau kita takbir Allahu Akbar, dia tak dengar lagi. Apa hal bro? Sebab itu orang-orang dulu, ustaz-ustaz dulu, ulama dulu, nak membuat orang baca bismillah aja. Kita baca dah bismillah 1000 kali, tak datang. Kita baca dengan dia baca lain. Pada satu ketika zaman Imam Syafi'i, ada seorang perempuan selalu kena ganggu dengan jin. Maka bapa dia jumpa lah Imam Syafi'i. Ya Tuhan, tolonglah anak saya selalu kena ganggu. Imam Syafi'i kata apa? Kau nampak tak seripu apa lepas tu? Kau pergi buat jumpa jin? Kau cakap macam ni. Bapa dia pun pergi. Kata setan, kau keluar daripada anak aku. Kalau tak aku pukul kau dengan seripu Imam Syafi'i. Baik budak tu. Belum Imam Syafi'i datang, baru selipar je. Maka selama berapa lama meninggallah Imam Syafi'i. Kena balik anak dia ganggu jin. So apa bapa dia buat? Selipar Imam Syafi'i.
Maka dia ambil seribu orang macam ni nak pukul. Dia ketawa kan ni. Aku bukan takut pada seribu, aku takut pada tuannya. Tuannya dah tak ada. Itu beza dia. Kita kadang-kadang orang apa kena sampul banyak dia baca rakyat kursi pada post. Tak ada nilai dia siap betulkan salah tajwid tu. Kaum muslimin yang terdahulu mengagungkan Al-Quran apabila mereka mendengarnya atau membacanya kerana ia adalah kalimah Allah yang maha agung, maha besar dan maha tinggi. Mereka memberikan nilaian yang sebenar terhadap kelebihan Allah dan rahmatnya dalam menyampaikan pengertian kalamnya kepada pemahaman para makhluk melalui susunan huruf dan suara yang dimiliki oleh manusia. Mereka mendengarnya dengan hati yang hadir, tadabbur dan pertimbangan akal sambil menghindarkan apa-apa yang menyekat kefahaman. Dia hilang bila dengar Quran ni tuan-tuan, macam kita dengar kadang-kadang orang timer kan minat lagu lama-lama kan. Cuba kadang-kadang orang tua-tua dengar lagu lama. Saya pun kadang-kadang bila dengar lagu tuai padi antara masa, dia punya show tu lain macam tu lah dia. Lagi teruk macam tu. Dia orang lagi dahsyat daripada bila dengar Al-Quran tu. Yang naik kuda berhenti. Yang naik kuda berhenti. Kadang-kadang malah ada sambil naik kuda tu baca Al-Quran. Ada juga orang kat sini yang banyak naik kereta. Naik kereta saya baca Al-Quran tapi bukan dia yang drive lah. Orang lain yang drive. Orang macam tu yang orang takut. Dia punya sipir senangnya. Ada dalil? Quran? Tak ada. Ada hadis? Tak ada. Ada pandangan ulama? Tak ada. Tolak. Ijma' qiyas tu ulama, bukan kita. Jangan kita pula pandai-pandai nak buat ijtihad. Benang itu je nak. Ada dalil tak? Tak ada. Ada hadis tak? Tak ada, saya jelas. Ada tak pandangan ulama? Ada jelas. Bukan tolak, tak ada Al-Quran, tak ada hadis, tolak, tak boleh. Bukan begitu. Ada setengah orang kita macam tu, begitu. Tak ada hadis Nabi suruh dia berdiri lepas sembahyang. Ada? Tak ada. So dia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul keluar pergi keteng, balik, makan. Tapi orang yang lepas sembahyang tu duduk, berdiri, zikir, salah. Ulama kata ada asal hukumnya. Cuma ulama menyusun balik semula. Tu dia. Nak cerita tak ada dalil, dia tanya dia balik lah. Adakah hadis suruh Quran? Tak ada. Tak ada hadis suruh Quran. Habis nak berkumpul Quran. Setiap kali mereka mendengar seruan, wahai orang-orang yang beriman. Kau boleh jangan macam dah ada azan ni. Azan kau boleh. Okey, kita ambilkan sikit ni Setiap kali mereka mendengar seruan, wahai orang-orang yang beriman, mereka mendengarnya dengan penuh perhatian dan mengambil berat terhadap segala tunjuk ajaran, arahan atau larangan yang menyusul selepas seruan itu. Agar mereka dapat mendalami pemahamannya dan menghalusi pelaksanaannya. Seterusnya berserah secara mutlak kepada Allah dan meredainya dengan sempurna tanpa berbolak-balik atau berlengah. Lantaran itu bukanlah seruan kepada seorang manusia, akan tetapi seruan Allah yang menjadikan manusia dan yang memiliki kekuasaan dan keperkasaan. Demikianlah keadaan mereka dengan kitab Allah dan Rasulullah SAW, perintah, larangan. Mereka meyakini bahawa Rasulullah SAW tidak bertutur dengan hawa nafsu, tapi bertutur dengan wahyu Tuhan. Kalau kita tengok, kita tengok contohnya sekarang lah, orang-orang yang memaki-maki ulama, dia berani belakang ulama aja. Bila depan dia tak berani, tertutup orang dia, tak ada cakap apa. Lagi orang yang suka mempaikan Islam, lagi orang kafir yang suka mempaikan Islam, suka merosakkan umat Islam dengan ayat Quran. Dia berani cakap dengan puak-puak dia je. Dia tak berani cakap, dia mana nak cakap. Dia tak berani.
Lepas tu sikit masa tu kita marah juga bila ada orang bukan Islam kata hendaklah kamu taat kepada Allah, Rasulullah dan pemimpin dari kalangan kamu. Dia nak kaitkan dengan istilah Khawarij. Tapi dia cakap dia dengan puak dia cakap macam kan ada orang dia cakap dan kita je. Orang puji semelangit. Tak berani pula bermujahadah dengan ulama-ulama. Bermujahadah. Berdebatlah dengan orang lain. Tak berani, dia banyak pukul je. Saya kat sini dulu saya paling takut Allah yang Musa semua. Saya tak mahu Ustaz, susah saya. Sebab saya takut tengok muka Ustaz. Kenapa pula tu? Ustaz kalau pandang saya macam tembus lah. Macam apa yang saya takut kan? Kerana orang dia tu sama. Sikit masa kuliah bertemu dengan Ustaz Fakir Zaid ni. Ustaz, Syekh hantar aja. Ustaz, saya pula Ustaz lah jom. Ada pula tuan guru seorang anak murid dengan tuan guru ada kat sini. Tapi nak cakap dengan dia tu, muka tangkai kan malu kita. Ustaz Isa An-Najib orang muda tu kan. Saya takut ada dia tu. Kita tahu kita ni siapa, dia tu siapa. Walaupun dia biasa je kita, saya takut. Tapi sebenarnya takut. Tegak-tegak, berani-berani kan dia. Takut. Jangan dipanggil aku. Cik, ini je. Baca tu. Apalah, dia tak sopan. Takut saya. So, kita tahu orang macam tu bukan sebab dia ilmu, sebab dia Allah SWT. Jadi saya rasa untuk orang ni yang datang daripada Allah, yang kurang baik datang daripada kebenaran dari saya sendiri. Kita ini membaca tasbih kifarah dan surah Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Ila alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.